السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam majlis bacaan Sahih Muslim. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita sekarang masih lagi kita masuk dalam bab yang baru pada kuliah lepas. Kita bab berkenaan dengan hukum mansukhnya wuduk disebabkan memakan makanan-makanan di yang di yang dibakar, yang dimasak dan dibakar. Sama sekali dimasak dengan atas api lah, dibakar. Dan kita telah buat kesimpulan bahawa akhir hukum al-wuduk mimma massathu nar, iaitu wuduk kerana memakan makanan yang telah terkenakan api itu, dimasak dengan api itu telah dimansukhkan dengan hadis yang kita baca pada kuliah lepas, iaitu hadis Jabir, bahawa di akhirnya ialah bahawa Nabi SAW dia keluar salat dan dia makan sebahagian daripada kambing yang dibakar, atau peha kambing ataupun bahu kambing. Kemudian Nabi SAW salat dan tanpa walam yamussa ma'an ataupun wama massa ma'an, dan Nabi SAW tidak mengambil wuduk langsung. Jadi kita dah buat kesimpulan berkenaan dengan masalah itu. Hari ini kita akan masuk hadis yang seterusnya pula, iaitu bab berwuduk setelah memakan daging unta. Bab wuduk setelah makan daging unta ini juga masuk antara perkara yang diperkhilafkan di kalangan para ulama. Apakah wajib mengambil wuduk lepas kalau kita makan daging? نعم. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أنت أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. Dari Abu Kamil telah menghadiskan kepada kami Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari. Yang sahihnya bukan Al-Juhdari, Al-Jahdari. Dia seorang ulama Basrah, Basri, Fiqah, Hafidh, tabaqah yang ke-10, meninggal tahun 237 Hijriah. Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Abu Awanah ni iaitu Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti. Al-Bazzar, masyhur dengan Abu Awanah. Seorang fiqah, tabaqah yang ke-7. Dari qala hadatsana Uthman, telah memberitahukan kepada kami Uthman bin Abdullah bin Mawhib. Uthman bin Abdullah bin Mawhib At-Taimi, maulahum Al-Madani Al-A'raj. Naam, seorang fiqah juga, tabaqah yang keempat, tabi'in, daripada Ja'far bin Abi Thawr. Ja'far bin Abi Thawr. Abi Thawr ni ayah ni ada namanya Ikrimah, ada yang kata namanya Maslamah, ada yang kata nama dia Muslim, dan beliau adalah cucu kepada sahabat Nabi, iaitu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thawr ni saduq. Saduq maksudnya levelnya level hadis hasan lah. Saduq ni kalau saduq ni level perawi yang saduq ni, kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair ketika dia huraikan masalah saduq, dia kata saduq ni orang yang jujur dan jarang menipu. Cuma
Kadang-kadang dia punya hafazan tu kurang. Kadang-kadang kesalahan dia tu berlaku sikit kesalahan yang menyebabkan hafazan dia tu tidaklah sama dengan level perawi yang thiqah. Tak sama macam level perawi yang thiqah. Jadi Thawr Saduq, bila Saduq hadisnya jadi hasan, dan hadis hasan ni termasuk daripada hadis yang makbul sahih lah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sahabi jalil. Jabir bin Samurah bin Junadah ibnu Amr bin Jundub bin Juhair, sahabi, okey. Na'am, mata biha walahu aqbal, dia meninggal di Kufah. Dia meriwayatkan daripada Nabi SAW daripada ayahnya Samurah bin Junadah dan pakcik dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pakcik Jabir ni Sa'ad bin Abi Waqqas, dan daripada Umar, daripada Ali, daripada Abi Ayyub, daripada Nafi', daripada Nafi', dan daripada Utbah bin Abi Waqqas. Dan telah meriwayatkan hadis daripada beliau Simak bin Harb, Tamim bin Tarfah, Ja'far bin Abi Thawr yang disebut tadi, Abu Aun, Abdul Malik bin Numair, dan Husain bin Abdul Rahman. Dan beliau meninggal ketika pemerintahan Khalifah Malik bin Marwan, dan sekitar tahun 73 Hijriyah. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sahabi jalil. Naam. Baik, kembali kita tengok hadis ni pula. Daripada Jabir, dia kata, suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, apakah saya mesti berwuduk dari daging kambing? Maksudnya bukan. Maksudnya, adakah saya perlu berwuduk kalau saya makan kambing? Ana tawadda min luhumil ibil, min luhumil ghanam. Naam. Ayu akliha, min tu daripada tu maksudnya ialah dari daging kambing. Maksudnya, apakah saya berwuduk jika makan daging kambing? Maksudnya macam tu. Bukan dari dari daging kambing, mesti berwuduk dari daging kambing. Kalau kita baca macam pelik kan, apakah saya mesti berwuduk dari daging kambing? Ambil daging kambing tu digunakan sebagai wuduk, bukan. Maksud hadis ni ialah, apakah saya perlu berwuduk jika makan daging kambing? Nabi SAW menjawab, terserah kepada engkau. In syi'ta fatawadda, in syi'ta la tatawadda, kan? La tawadda. Terserah pada engkau kalau engkau nak ambil wuduk ataupun tidak. Orang itu kembali bertanya, itu lelaki tadi kembali bertanya, apakah saya perlu berwuduk kalau makan daging unta ya Rasulullah? Nabi menjawab, ya, engkau berwuduk dari daging unta. Maksudnya kalau berwuduk kena kalau makan daging unta. Nampak ni? Naam. Jadi wuduk kat sini adakah wuduk secara syar'i atau wuduk secara secara dari segi bahasa? Tak syak lagi. Wuduk kat sini ialah wuduk dari segi syar'i, iaitu wuduk kerana wuduk salat. Kan? Ya Rasulullah, kemudian Nabi dia tanya lagi, ya Rasulullah, bolehkah saya salat di tempat kandang kambing? Nabi jawab tidak. Ya, Nabi kata boleh. Boleh salat dekat kandang kambing. Orang tu tanya lagi, apakah boleh saya salat di tempat unta duduk? Maka jawabnya tidak. Okey, apakah isu hadis ni? Pertama sekali, hadis ni menunjukkan bahawa wajib kita berwuduk kalau makan daging unta. Dan harus ambil wuduk kalau makan daging kambing. Dan masuk ke sini ialah wuduk syar'i. Dan masuk ke sini ialah wuduk yang syar'i. Berkata Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, sebab dia mentakhrij hadis ni, في سؤال السائل عن الوضوء من لحوم الإبل وعن الصلاة من أعطائها وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجوابين أراء البيان أنه أراد الوضوء المفروض للصلاة. Kata Imam Ibn Hibban, dia kata perbuatan Nabi membezakan dua jawapan tadi menunjukkan wuduk itu ialah wuduk untuk salat, bukannya sekadar basuh tangan. Sebab kalau sekadar basuh tangan, makan daging kambing pun tangan kotor juga, betul tak? Walau kana dzalika ghusl yadaini min al-ghamar lastawa fihi luhumul ibil wal ghanam jami'an. Kalaulah semata-mata basuh tangan tu kerana ada kotoran,
kerana dia lemak dan seumpama dengannya, maka niscaya sama aja makan kambing pun lemak juga. Waqad kana tarku wudu' mimma massathu an-nar wa baqiya al-muslimuna alayhi muddah ثم نسخ ذلك وبقي لحوم الإبل مستثنى من جملة ما أبيه بعد الحضر الذي تقدم ذكرنا. Dan setelah kita hadis yang sebelum ni menunjukkan bahawa berwuduk dengan makan daging yang dimasak itu dikecualikan daging unta. Dikecualikan daging unta ni kena masak jugalah. Nanti kita akan bincangkanlah masalah ni. Dalam masalah ni ulama telah khilaf lah. Okay? Qala Imam Bakar Al-Munzir, Ibn Munzir kata thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah thabit atau thabitun an Nabi Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi menyuruh kita untuk berwuduk lepas makan daging unta. Okey, kemudian dikeluarkan lagi hadis dari Jabir bin Samurah berkenaan dengan masalah ini dan juga hadis Al-Bara' bin Azib. Hadis Al-Bara' bin Azib hampir sama juga. Dia kata bahawa Rasulullah SAW ditanya, antusalli fi a'tanil ibil, bolehkah kita ni salat dekat ladang, dekat kandang unta? Nabi kata tidak. Anusalli fi marabidil ghanam, Nabi kata tidak. Ada tawadda min luhumil ghanam, Nabi kata tak. Adakah kita nak berwuduk kalau kita makan daging kambing? Nabi kata tidak. Ada tawadda min luhumil, Nabi kata ya. Jadi wal wuduk min luhumil ibil yajib. Yajib kata. Dan makan daging unta, makan berwuduk lepas makan daging unta ni hukumnya wajib. لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما. Kenapa wajib? Kerana sabitnya hadis yang kita baca, hadis ni sahih. Yang kedua, kerana bagusnya sanad ni, sanad dia sahih. وقد اختلف العلماء في هذا العلم هذا الباب. Ulama telah khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama kata, kami riwayatkan Nabi Jabir bahawa beliau berkata, hadis yang kita baca tadilah, dan inilah pendapat Muhammad bin Ishaq, pendapat Ahmad bin Hanbal. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal pada hadis ini ada dua hadis sahih. Pertama hadis Jabir, yang kedua hadis Al-Bara' bin Azib. Dan sebahagian ulama pula memandang bahawa hukumnya tak wajib. La yara min dhalika wajiban. Sebahagian ulama pula dia kata hukumnya tak wajib. Dan ini pendapat Malik bin Anas, nampak pendapat Imam Malik, pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Ashabul Ra'i, iaitu ulama mazhab Abu Hanifah, dan juga diriwayatkan daripada sebahagian salaf seperti Atha bin Rabah, Tawus bin Kaisan, Mujahid bin Jabr, dan juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan beberapa lagi salaf yang lain. Jadi pendapat yang kata tak wajib ni juga kuat. Okey. Waqala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Okey, dengan apa kata Nawawi? Lepas menyebut khilaf, dia kata dhahaba ila intiqadul wudu' bihi Ahmad bin Hanbal. Ini kata Imam Nawawi pula, yang berpendapat, ulama berdapat bahawa batalnya wuduk makan daging unta ni Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Munzir, Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i, dan juga pendapat Abu Bakar Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, wa hukiya min ashabil hadis mutlaqan, dan kebanyakan ashabul hadis, ulama-ulama hadis semua kata batal. Dan ini juga pendapat sebahagian daripada sahabat. Thumma qal, Imam Nawawi kata, wa hadzal madhhabu aqwa dalilan. Dengar ni, Imam Nawawi kata pendapat yang mengatakan bahawa makan daging unta ini batal wuduk, aqwa dalilan, lebih kuat dalilnya, paling kuat, lebih kuat dalilnya. Wa in kana al-jumhur ala khilafi, walaupun majoriti berbeza pendapat dengannya. Okey. Okey, kalau kita tanya kenapa majoriti ulama mandang tak wajib? Sebab majoriti ulama dia memandang bahawa hadis unta ni, makan daging unta ni, dia disekalikan dengan hadis yang sebelum kita baca, iaitu kana akhir al-amr amrayni min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatarqudu masalunnar, iaitu perkara terakhir sekali yang Nabi berpegang adalah tidak berwuduk apabila makan makanan yang dimasak, dimasak. Okey. Naam. Okey.
Cuma ulama hadis, Imam Nawawi kata cuma hadis ini am, hadis ini umum. Hadis unta ni lebih khusus. Sebab tu kita kata la mukhassis illa bil hadis, tidak boleh kita mengkhususkan dengan dalil juga. Wa hadis wudu min luhumil ibil khasun, kata Imam Nawawi. Adapun hadis berkenaan dengan berwuduk kerana makan daging unta ni khas. Wal khas muqaddam 'ala al-'am. Dan Imam Nawawi, ini Imam Nawawi Asy-Syafi'i kata, dan hadis yang khusus lebih diutamakan daripada hadis yang umum, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ha. Kata Syekh Adam Al-Ithiobi rahimahullahu taala, cantik dia kata apa? Pendapat Imam tahqiq al-Imam Nawawi ni memang berbeza dengan pendapat mazhabnya lah. Berbeza dengan pendapat mazhabnya, iaitu mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, iaitu berkata wujud wajibnya wuduk apabila makan daging unta. Dan kata Syekh, itulah dia al-haq, dan itulah pendapat yang sahih. Laqad ansafa rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah taala bersikap insaf. Maknanya tajarrud dengan dalil dalam masalah ini. Wadafa'a 'anis sunnah. Mempertahankan sunnah, wa tarkud difa' 'anil madhhab, dan meninggalkan mempertahankan madhab, khilaf ma yasluquhu 'ammatul muqallidil madhahib. Berbeza dengan sebahagian orang yang mengikut madhab ini, yang mereka akan mentakwilkan, cuba mentakwilkan hadis ni macam mana, dia akan cuba pusing walaupun berbeza dengan, jika hadis itu berbeza dengan pendapat mereka. Nah, sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah, rupa-rupanya kata Imam Baihaqi rahimahullah, kata Imam Syafi'i, in sahhal hadithu fi mithli la qultu dhalik. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata, kalaulah sahih hadis berkenaan dengan makan daging unta ni, nescaya aku dah akan ambil pendapat tersebut. Dan Imam Baihaqi, Al-Baihaqi Asy-Syafi'i kata apa? Wa qad sahha fihi hadithan. Bahkan telah sahih dua hadis dalam masalah ni, iaitu hadis Jabir bin Samurah yang kita baca, dan juga hadis Al-Bara' bin Azib. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan cerita tuan-tuan, kalau kalau tanya saya secara personal dalam masalah ini, saya berpegang kepada pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala Asy-Syafi'i, dan juga pendapat Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bahawa kalau kita makan daging unta, kita berwuduk. Kita berwuduk. Okay, kalau orang kata, Ustaz, bukankah hadis itu telah mansukh? Okay. Maka ada beberapa jawapan lah, tapi bukan sinilah tempatnya. Ada banyak jawapan lah, ada 4 atau 5 jawapan dekat sini. Yang pertama sekali dia kata, kalau dia mansuh, dia kata tidak boleh kata dia mansuh. Sebab apa? Sebab hadis daging unta ni mutaakhir daripada hadis mansukhnya wuduk daripada makan daging tadi. Ataupun datang dengan serentak. Kenapa dalilnya? Bila annahu qarana al-amr bil wudu' min luhumil ibil bin nahyi an wudu' min luhumil ghanam. Sebab apa? Sebab hadis ini datang sekali dengan larangan makan apa? Itu larangan, datangnya perintah wuduk ni sekali dengan min luhumil ibil bin nahyi an wudu' min luhumil ghanam. Dengan hadis yang Nabi kata tak wajib ambil wuduk kita makan daging unta, makan daging kambing. Kalaulah dia datang sebelum, nescaya kalau dia datang sebelum, nescaya para sahabat semua akan faham hadis ni dengan cara bahawa semua termasuk dalam umum hadis. Tak boleh iaitu Nabi SAW tidak berwuduk apabila makan makanan yang dimasak. Okey, dia ambil umum macam tu. Okey, jadi innal amra bil wudu' min luhumil ibil mutaakhir. Dia kata lebih mutaakhir. Okey. Bidalil annahu, dalilnya apa dia? Qarana al-amru bil wudu' min luhumil ibil bin nahyi 'an al-wudu' min luhumil ghanam. Wa hiya min masathun nar. Sebab Nabi dia datang dengan larangan tak perlu ambil wuduk ketika makan daging unta. Kan? Makan daging kambing. Kan? Sedangkan ini antara makanan yang dimasak juga. Okey.
Jadi kalaulah dia datang kemudian, nescaya tidak akan ada isu lagi dah. Nabi kata tak perlu ambil uduk. Sedangkan apa? Sedangkan makan daging unta pun daging yang dimasak. Betul tak? Betul lah. Anna akla luhumil ibil innama naqdun likaunihi min luhumil ibil la likaunihi masadhun nar. Yang kedua, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis makan daging yang dimasak sebab hadis ini khusus. Hmm. Walihada yang kedua wa in kana nai'an. Kalau makan daging unta tak masak sekalipun tetap juga kena ambil wuduk. Okey. Yang ketiga, hadis yang makan daging yang dimasak tu itu umum. Adapun hadis ini khusus. Okey. Wal am la yunsakh bihi al khas. Nampak? Hadis tidak dimansuhkan dengan hadis khusus. Kerana syarat untuk memansuhkan tak boleh nak jamak. Dan kita kaedah ni bila kita jumpa hadis yang bertentangan, iaitu kita cuba jamak dulu. Kan? Jadi antara cara jamak ni antaranya ialah hadis umum dan hadis yang khusus. Jadi hadis larangan tu hadis yang umum. Hadis larangan, hadis perintah untuk wuduk. Hadis yang menyatakan bahawa tidak ada wuduk kalau makan dengan makanan yang dimasak itu hadis tu am. Dan hadis ini hadis yang khusus. Yang keempat, hadis ini sahih dan telah tersebar. كثبتت له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص قوات وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوجوه ثلاثة فيه فلا يجوز أن يكون ناسخا له. والله تعالى أعلم بالصواب. Kemudian kita kenaan dengan masalah khilaf pula. Apakah hukum pula solat dekat kandang unta pula? Hadis ini yang kita baca kata Mir'atul Mafatih, syarah kepada Mishkatul Masabih, disebut hadis ini dalil bahawa dilarangnya salat di ladang unta, dan ini pendapat Malik, pendapat Ahmad, pendapat Ibn Hazm, dan itu pendapat yang sahih. Adapun jumhur mengatakan bahawa larangan itu adalah kerana makruh ma'adamin najasah, dalam keadaan tidak bernajis, wa 'ala tahrim ma'a wujudiha. Disebut kata kalau ada najis barulah haram. Wa hadha innama yatimmu 'ala al-qawl bi anna 'illat an-nahy hiya an-najasah. Yang ni kalau lah pendapat yang mengatakan bahawa larangan itu adalah kerana najis. Kerana padanya adalah najis juga. Ada kencing unta, ada tahi unta. Dan yang walaupun ini pendapat yang rajih di kalangan ahli hadis bahawa kencing unta dan dagingnya itu kan halal ataupun bukan, tidak najis, bukan halal, tidak najis. Dan kalaulah najis sekalipun tidak boleh kita jadikan najis itu sebagai illahnya. Okey, sebab apa? Sebab kalaulah najis itu illahnya, kenapa Nabi larang kandang unta, tapi Nabi tak larang di ladang kambing? So, kalau ikut najis, ikut mazhab Syafi'i contohnya, dua-dua najis. Tahi unta pun najis, tahi kambing pun najis juga. Habis tu kenapa yang dilarang tu unta saja? Jadi kat sini lah para ulama kata tak sah nak kata nak illah tu kata adalah kerana najis. Okey. Kemudian para ulama bincang, kalau bukanlah kencing tu atau tahi tu najisnya, apakah dia illah dia? Apakah illahnya? Maka banyaklah kalau kita baca apa yang dihuraikan ulama ni, banyaklah illahnya. Ada kata illah ma fiha minan nufur. Okey, famila minan nufur. Kerana apa? Sebab dia kata dia takut unta tu lari. Okey. Ailatun nufur. Sebab unta ni dia cepat. Jadi Nabi larang supaya kita khusyuk dalam salat. Okey. Ada yang kata ailatun nahi an yuja'u biha ila mabarikiha ba'da syuru'ihi fi salat fa yaqta'uha. Dia takut yang kedua lah boleh membatalkan wuduk, membatalkan salat. Dia akan bergerak-bergerak.
yuja'u biha ila mubarikah ba'da syuru'ihi salat. Nanti start salat nanti dia akan mengganggu mengganggu. Sebab apa? Sebab unta ni tak macam kambing. Kalau unta dia tak macam kambing. Ada yang pendapat mengatakan bahawa kerana orang yang mengembala unta ni mereka selalu kencing di kandang-kandang unta tu sekali. Ada yang katakan pula syiddatu nataniha, kerana busuknya dia kuat sangat, bau busuk dia tu. Ada yang kata pula dia itu ada pada unta itu ada syaitan. Pada unta tu ada syaitan. Okey. Yang ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal dalam diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadis Bara', dan banyak lagi hadis kerana padanya ada syaitan. Maka kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, supaya dijelaskan khilaf berkenaan dengan pendapat-pendapat semua, dia kata idza arafta hadzal ikhtilaf al-illah, bila kamu mengetahui bahawa ulama juga berbeza pendapat tentang apakah dia illah sebab Nabi larang solat dekat dalam unta ni, jelas bahawa yang hak, yang benar adalah kita berhenti pada larangan. Cukup. Nabi kata jangan, dan jangan, dah cukup tahrim. Dan ini dah pendapat yang zahiri. Dan itu tidak bertentangan dengan hadis yang di mana ketika dalam safar, sebagian sahabat menjadikan unta itu sebagai sutrah. Kerana safar itulah waktunya darurah. Dan larangan itu adalah pada di kandang-kandangnya, bukannya seekor dua. Jadi ini wallahu ta'ala alam. Kata Syekh Adam Al-Tubi, wallahu alam, kata yang sahihnya kita beramal saja dengan hadis ni, kita taat saja dengan Nabi SAW, walaupun kita tidak mengetahui apakah dia punya illah dia secara pasti, wallahu alam. Dan saya pun berpendapat sebegitulah, antara Allah, kita taat Nabi SAW, dan hadis yang sahih, dan tidak ada pertentangan lagi, tidak ada lagi keraguan pada makna hadis ni. Apa pengajaran hadis ini pada bab lain, iaitu bolehnya solat di ladang unta, ladang kambing, beza dengan ladang unta. Yang ketiga, bayan taharatul abwab bil ghanam wa ab'ariha. Hadis ini kata Syekh Al-Atubi dalil bahawa kencing kambing dan juga tahinya itu tidak najis, suci. Kerana ladang kambing mesti ada tahi kambing. Dan syarak membenarkannya. Dan Nabi tidak mengkhususkan satu tempat pada tempat yang lain. Wala taqili biha'il baqiyya min al-awwal, dan Nabi tak sebut juga sama ada dia najis atau tidak najis. Wallahu alam. Wallahu alam, kita nak katakan secara pasti bahawa itu maksud hadis, bahawa hadis ini secara pasti bahawa dia adalah suci daripada najis, itu wallahu alam. Tapi jiwa saya lebih tenang mengatakan bahawa tahi unta ini tidak, dan tahi binatang yang halal dimakan ini tidak najis lah. Walaupun Syafi'i, mazhab Syafi'i kata benda itu najis. Sebab apa? Sebab manusia dia, dalam masalah ni mazhab Syafi'i dia pakai qiyas. Dalam masalah mazhab Syafi'i pakai qiyas. Kenapa dia kata manusia lebih mulia? Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Dalam keadaan anak Adam tu lebih mulia, tahi manusia dan kencing manusia tu najis. Tapi wallahu alam, benda ni kita boleh bincang lagi, fihi nazar, kita boleh bincang lagi. Sebab dalam masalah najis dengan tak najis ni bukan isu siapa lebih mulia atau siapa yang tak mulia. Isu dia adalah adakah ada dalil yang menjelaskan bahawa itu najis atau tidak najis. Dan kedudukan Nabi SAW membenarkan kita solat di kandang unta, di kandang kambing, dalam keadaan memang kambing tu banyak najis, dalil bahawa dan kencing kita siapa yang pernah pergi kandang kambing akan tahu, takkan ada tempat yang tak ada najis. Mesti ada sama ada tak kambing atau kencing kambing ataupun seumpama dengannya. Dan kambing tu pula bila dia buang air besar, dia kencing, dia akan jalan, dia pusing, dia duduk, kemudian kan. Dan ila akhirih. Jadi menunjukkan bahawa pendapat yang mengatakan bahawa tidak najis tu agak kuat sebenarnya, Allah. Dan masalah ini masalah khilaf.
Dan kalau tanya saya personal, saya lebih cenderung pada pendapat mengatakan dia tidak najis lah, dalam keadaan kita menghormati mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan hadis juga dalil bahawa dilarangnya kita untuk salat di kandang, di kandang unta, dan ini sahih lah. Wallahu taala alam bissawab. Wallahu taala alam bissawab. Mari kita tengok apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Okey. Di dalam sanad terdapat perawi bernama Mauhab atau Mauhib bin Ash'ath bin Abu Sya'tha, nama Abu Sya'tha ila Sulaim bin Aswad. Berkenaan dengan hukum-hukum terdapat dalam pembahasan ini, maka para ulama berselisih pendapat tentang hukum makan daging unta. Mazhab majoriti berpendapat bahawa hal tersebut tidak membatalkan wuduk. Mereka yang berpendapat demikian adalah Khulafa ar-Rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Abu Darda, Abu Talha, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah, dan jumhur para tabi'in seperti Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan para pengikutnya. Sedangkan ulama-ulama berpendapat bahawa hal tersebut membatalkan wuduk, dan Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Yahya bin Yahya, Abu Bakar al-Mundhir, Ibnu Huzaimah. Selain itu merupakan pendapat dipilih oleh Al-Hafidh Abu Bakar al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, disebutkan juga oleh para hadis secara mutlak, dan disebutkan dari jamaah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Okey, mereka yang berpendapat bahawa makan daging unta membatalkan wuduk berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya engkau berwuduk kerana makan daging unta. Dan juga Abu Bara' bin Azib yang Rasulullah kata tidak berwuduk kerana daging unta, maka beliau kata ya berwuduklah. Ada kedua hadis tadi, ada Jabir bin Samurah dan juga hadis Al-Bara' bin Azib. Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Ishaq bin Rahawai berkata, mengenai hal ini terdapat dua hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Jabir dan hadis Bara'. Mazhab ini lebih kuat dalilnya meskipun jumhur menyelisihinya. Sementara itu jumhur membantah hadis tersebut dengan menyebutkan bahawa hadis Jabir, perbuatan terakhir dari dua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah meninggalkan wuduk dari apa yang disentuh oleh api. Akan tetapi hadis ini bersifat umum, sedangkan hadis yang menyebutkan berwuduk dari daging unta bersifat khusus, sedangkan yang sesuatu yang khusus menurut kaedah lebih didahulukan daripada yang umum. Nampak? Masya Allah. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Adapun Rasulullah SAW membolehkan salat di kandang kambing dan tidak boleh di kandang unta adalah perkara yang sudah disepakati bersama. Selain itu larangan melakukan salat di kandang unta, iaitu tempat menderumnya, bersifat makruh tanzih. Dekat sini Al-Imam Nawawi dia ambil pendapat makruh tanzih, dan penyebab larangan adalah khawatirkan hawa itu akan berlari dan membuat kacau orang yang sedang salat. Sebab unta dia, kambing lain, kambing lebih tenang. Adapun unta dia boleh berlari, dia boleh pijak. Kalau kita sujud, dia akan pijak kepala kita pula, kan? Kalau dengan seorang lelaki yang masa haji, kan, dia jatuh kemudian unta tu pijak leher dia, mati. Adapun kambing tak. Kambing sifat dia kalau dia pijak sekalipun, dia takkan seperti unta yang memijak. Jadi atas dasar itulah Nabi SAW melarang untuk solat di kandang unta, bukan sebab isu dia najis atau seumpama dengannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka saya rasa kita stop kat sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Barakallahu fikum. Pada hadis yang akan datang, iaitu berkenaan dengan kalau dia bersuci kemudian dia ragu, boleh tak dia salat dengan taharah yang diyakininya. InsyaAllah fi darsul qadim bi'idnillahi ta'ala. Kesimpulannya apa tuan-tuan dalam masalah ni, makan daging, apakah kena ambil uduk makan daging unta? Maka pendapat jumhur ulama kata tak, kerana termasuk dalam hadis, iaitu makan yang dimasak. Yang kedua, namun pendapat ahlul hadis mengatakan bahawa kena wuduk juga. Dan ini pendapat terpilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Seolah-olahnya beliau lebih cenderung pada pendapat tersebut. Kemudian isu kedua iaitu solat di kandang unta. Kandang unta, pendapat ahlul hadis mengatakan tidak. Ahlul hadis majoriti berpendapat kata tidak dilarang, tapi larangannya adalah bersifat makruh, bukannya haram. Dan sebabnya adalah an-nufur, sebabnya adalah kerana takut dipijak, dilari unta tersebut dan akan memijak orang yang sedang solat, membahayakan orang solat, tidak seperti kambing yang tidak berbahaya sebegitu. Dan kemudian kita akan tengok kerana ulama akhir juga khilaf berkenaan dengan apakah hadis ini dalil bahawa daging kencing dan tahi unta dan kambing itu tidak najis ataupun tidak, suci ataupun tidak. Yang inilah dalil yang digunakan oleh sebagian ulama mengatakan bahawa dia adalah suci, tidak najis, kerana Nabi membenarkan solat di kandang unta, kandang kambing. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.